Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pagi ini insya-Allah. Alhamdulillah di pagi Jumaat ini. Semoga anda semua terus sihat insya-Allah di pagi Jumaat ini. Ayo bersama dengan saya lagi pada pagi ini untuk kita sama-sama terus mengasah minda kita. Setiap pagi insya-Allah program bersama dengan saya untuk kita asah minda kita bagi mengorak langkah kejayaan. Kan sangat penting untuk kita asah minda kita supaya kita boleh mengorak langkah kejayaan. Kita nak cetuskan idea, kita nak cetuskan gerakan bagaimana kita boleh bina kejayaan dalam hidup kita, terutama bagaimana untuk kita mengukuhkan ekonomi kita, bagaimana untuk kita terus insya-Allah lonjakkan ekonomi kita. Okey, sangat penting kita kena tentukan hala tuju kita. Okey, so hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi borak-borak kita, bual bicara kita, bagaimana sebenarnya insya-Allah bagaimana sebenarnya untuk kita bina, untuk kita rangkakan, untuk kita corakkan perjalanan bagaimana sebenarnya yang kita nak pilih untuk kita bina kejayaan kita, untuk kita bina, untuk kita kukuhkan ekonomi kita. Okey, so saya jemput anda semua untuk tag rakan-rakan, untuk ajak rakan-rakan, untuk share dengan rakan-rakan, untuk bersama dengan saya insya-Allah pada pagi ini. Okey, kita teruskan pagi Jumaat, penghulu segala hari. Hari ini kita digalakkan untuk banyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so alhamdulillah hari ini saya nak kongsikan lagi dengan anda bagaimana seterusnya, bagaimana saya mengorak langkah membina kejayaan, membina untuk mengukuhkan ekonomi saya. Semalam saya dah ceritakan bagaimana saya mulakan perniagaan dalam bidang herba, macam mana tercetusnya idea saya untuk membina perniagaan dalam bidang herba. Okey, sebelum itu saya ceritakan bagaimana sebenarnya saya bina perniagaan dalam bidang rekreasi air. Bagaimana tercetusnya idea untuk saya bina perniagaan dalam bidang rekreasi air. Kemudian saya bina perniagaan dalam bidang herba. Apa yang saya nak ceritakan sebenarnya ialah bagaimana sebenarnya kita nak mengambil peluang daripada peluang yang ada di sekeliling kita. Itu sebenarnya niat saya untuk saya kongsikan dengan anda supaya anda nampak untuk kita mulakan perniagaan, kita tak perlu fikir yang besar-besar yang lain. Kita tak perlu fikirkan yang jauh dengan kita. Kita melihat apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di tangan kita di waktu itu. Itu sebenarnya maksud saya. Okey, dan hari ini saya nak kongsikan sedikit dengan anda tentang bagaimana sebenarnya saya mulakan perniagaan construction saya. Supaya anda nampak sebenarnya untuk memberi sedikit idea kepada anda bagaimana sebenarnya untuk kita mengorak langkah kita. Okey, so alhamdulillah semua yang saya kongsikan dengan anda sebelum ini, saya daripada keluarga anak peneroka. Saya daripada keluarga anak peneroka Felda. So sewaktu saya mula-mula masuk ke Felda, benda yang saya telah ceritakan, suasananya sangat struggle. Keluarga saya sangat struggle. Jiran tetangga saya juga sangat struggle bila mana kita berada dalam keadaan yang tanah jalan raya masih lagi tanah merah. Kemudian rumah masih lagi belum ada elektrik, belum lagi ada air dan sebagainya. Okey, so sedikit demi sedikit Felda membangun. Okey, dan waktu itu bila mana saya melihat di sekeliling saya, jiran-jiran keluarga saya sangat
struggle, sederhana kehidupannya. Tetapi dalam ramai-ramai itu, ada seorang yang saya nampak agak mewah. Rumahnya telah direnovate, telah dibesarkan. Hatta rumah lama, rumah feodal tu dirobohkan sepenuhnya, dibenakan rumah batu. Kemudian saya nampak dia dah bawa kereta Mercedes. Okay, so daripada sana sebenarnya tercetus keinginan saya ingin tahu bagaimana ataupun apa sebenarnya yang dilakukan oleh jiran saya ini sehingga dia mampu untuk bina kehidupan, bina sesuatu yang berbeza daripada orang lain. Di situ sebenarnya permulaan tercetusnya. Sebab ini juga sebenarnya apa yang saya nak kongsikan dengan anda ialah apabila kita nampak sesuatu itu dengan jelas, maka disitulah permulaannya. Dan bagi saya juga itulah sebenarnya titik tolak bagaimana sebenarnya saya memulakan perniagaan dalam bidang construction. Bila saya melihat jiran saya, bila saya dekati, saya lebih mendalam, rupanya beliau adalah kontraktor. Jadi daripada situ sebenarnya tercetus niat saya, impian saya untuk saya jadi juga seorang kontraktor. Sebab itu saya lanjutkan pelajaran saya dalam bidang engineering. Dan alhamdulillah saya habis pengajian saya dalam bidang engineering. Saya mulakan pekerjaan saya juga dalam bidang construction. Dan sebelum itu lagi saya dah rancang bagaimana saya nak atur perjalanan saya supaya akhirnya saya boleh menjadi seorang kontraktor. Sebab itu masa praktikal 6 bulan. Dulu kita praktikal 6 bulan. Saya memilih untuk untuk join syarikat konsultan. Itu permulaannya. Sebab saya ingin mendalami tentang bagaimana design. Sebab saya faham bahawa asas kepada construction ialah drawing. Drawing datang daripada design. Jadi saya dah mulakan. Saya dah rancang, okey, aku kena mulakan dengan design dulu. Sebab itu saya join konsultan. Selama 6 bulan saya join konsultan, mendalami ilmu bagaimana memulakan design dan sebagainya. Bagaimana nak menyediakan drawing. Okey, so selama 6 bulan selepas praktikal dan saya grad, kemudian saya mula join kontraktor. Dan saya tahu untuk saya join kontraktor, saya mesti mulakan dengan kontraktor yang dah established. Supaya mereka dah ada sistem. Jadi saya tahu bahawa di situ saya boleh belajar sesuatu daripada sistem yang dah ada. Dan alhamdulillah, saya join dengan multinational company, YTL. Kemudian waktu itu saya join YTL, masuk buat airport Cebu. Di sana permulaan bagaimana sebenarnya saya belajar tentang kehidupan kontraktor. Bagaimana kontraktor melaksanakan kerja. Dan waktu itu saya mencabar diri saya supaya bagaimana saya boleh dalam masa yang cepat saya boleh belajar sesuatu. Sebab itu dalam semasa YTL, saya masih ingat lagi, biasanya junior engineer untuk naik kepada senior engineer dia ambil masa kurang-kurang 2 tahun. Tetapi alhamdulillah, saya cabar diri saya buat yang terbaik. Saya dapat naik kepada senior engineer, daripada level baju biru kepada baju putih dalam masa 6 bulan sahaja. Itulah sebenarnya bila mana kita nampak dengan jelas, dan saya nampak bahawa saya perlu buat sesuatu dengan lebih agresif dan dengan lebih, kita panggil lebih efektif. Jadi saya usaha sungguh-sungguh sehingga saya berjaya untuk lonjakkan diri saya. Okey, kemudian saya rancang lagi selepas YTL, saya rancang lagi bagaimana sebenarnya saya nak timbul lagi ilmu saya. Saya join pula syarikat management masa saya berpindah ke Kuala Lumpur. Syarikat pengurusan. Sebab saya tahu dalam construction kita mesti bijak merancang. Kita mesti bijak macam mana untuk mengaturkan projek kita. Sebab itu saya join pula syarikat pengurusan. Project management. Consultant, project management. So, saya join untuk memastikan bahawa saya mendalami ilmu scheduling, ilmu perancangan,
ilmu CPM dan sebagainya. Kemudian saya teruskan langkah saya. Saya faham bahawa untuk saya, apabila saya dah dapat ilmu dalam bidang construction, dalam bidang pengurusan, belum cukup lagi. Saya kena cabar lagi diri saya. Saya join pula syarikat kontraktor kelas A yang baru naik. Syarikat Chinese. Okay. So saya join syarikat ini untuk pastikan bahawa saya boleh garap lagi ilmu saya. So hingga kan di syarikat itu, kalau sebelum ini mereka hanya membuat jalan sahaja, projek jalan. Bila saya masuk, saya cadang untuk buat projek bangunan. Sehingga tertubuhnya Department Buildings. Dan di sana juga saya mulakan bagaimana saya nak tambah ilmu saya bila mana saya join syarikat ini dan mulakan sebagai QS. Saya tak mulakan dulu sebagai engineer, saya mula sebagai QS. Kalau pertama saya mulakan dengan YTI, saya sebagai project engineer. Kemudian di syarikat pengurusan saya sebagai project planner. Kemudian di syarikat ketiga saya mulakan sebagai QS. Sebab itu saya tubuhkan, saya bincang dengan majikan saya, bos saya, tubuh department baru, buildings, dan saya sendiri menjadi QS-nya, dengan mulakan dengan tendering dan sebagainya, pengiraan harga dan sebagainya. Kemudian barulah saya sendiri yang handle projek tersebut. Saya sendiri yang menjadi project manager dan saya sendiri yang uruskan projek itu. Okey, kemudian saya mengorak lagi langkah saya apabila saya dah merasakan bahawa saya dah mempunyai pengalaman dalam bidang pertama design, kemudian construction, kemudian project management, kemudian sebagai QS dan juga sebagai project manager. Saya cabar lagi diri saya untuk bagaimana sebenarnya saya nak bentuk sebuah syarikat. Sebab itu saya join pula syarikat yang beroperasi di Jengka. Bila mana syarikat ini bermula dengan kelas F sahaja. Kemudian naik kelas BX. Kemudian saya usahakan lagi sehinggalah kepada kelas A. Syarikat Melayu kita, syarikat Bumi Putra kita. Inilah perkara-perkara ataupun bagaimana saya mengorak langkah saya supaya saya mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang kontraktor. Kerana daripada awal lagi, saya dah ada aim saya dah ada target saya untuk menjadi seorang kontraktor. Sebab itu, saya dah merancang setiap perjalanan saya, setiap kerja saya. Sebab saya bekerja bukan hanya sekadar pergi bekerja. Saya bukan sekadar pergi bekerja. Saya bukan minta kerja hanya sekadar untuk bekerja. Tetapi saya bekerja, saya dah rancang perjalanan. Bagaimana sebenarnya saya nak atur langkah saya. Kerana niat saya, impian saya untuk saya menjadi kontraktor. Walaupun dalam perjalanan saya tadi, saya dah ada ceritakan bagaimana saya mulakan perniagaan yang lain. Itu adalah supaya untuk saya timba pengalaman saya. Saya nak pastikan bahawa saya faham daripada sudut bagaimana untuk menguruskan perniagaan. Tapi niat utama saya ialah saya nak jadi seorang kontraktor. Okey. Kemudian apabila saya dah bersedia sebagai seorang kontraktor untuk menjadi kontraktor, barulah saya melangkah menjadi kontraktor. Saya apply license dan sebagainya. Dan saya masih ingat permulaan saya untuk mulakan kerja, untuk mendapatkan kerja. Saya hanya membuat kontrak, subkontrak sahaja dengan nilai RM20,000. Itulah permulaan saya sebagai seorang kontraktor. Dengan mulakan kerja subkontraktor menjadi subkontraktor, walaupun saya ada lesen waktu itu, saya dah mohon lesen B sebab saya engineer. So saya layak memohon lesen B. Okey, kalau sekarang G6. So daripada sana saya mulakan. Saya mulakan sebagai subkontraktor dengan nilai kontrak RM20,000. Kemudian barulah berganjak kepada RM100,000, RM200,000 dan akhirnya saya dapat kontrak kerajaan dengan nilai RM2.1 juta. Itu permulaan projek saya. Dalam kelas B, saya dapat projek dalam RM2.1 juta buat sekolah.
Saya ingat sekali lagi salah sebuah sekolah di Kuantan, di Temerloh. Kemudian mulalah kehidupan saya, perjalanan hidup saya sebagai kontraktor, dan waktu itu saya banyak masuk tender dan sebagainya, open tender. Kebanyakan projek yang saya dapat semuanya melalui open tender. Dan daripada sana sebenarnya satu persatu projek saya siapkan. Dan Alhamdulillah, sepanjang saya buat projek, saya belum pernah lagi total sub kepada mana-mana pihak. Itu prinsip saya. Prinsip saya dapat projek, saya tidak akan total sub kepada mana-mana pihak. Yang penting bagi saya dapat projek, saya mesti deliver, saya mesti siapkan. Sebab itu sepanjang perjalanan saya sebagai kontraktor, Alhamdulillah, saya tidak ada lagi projek yang gagal. Semua projek Alhamdulillah saya dapat siapkan sepenuhnya dan dapat serahkan sebagaimana dalam kontrak. Dan Alhamdulillah, sebagai kontraktor sebenarnya banyak perkara yang perlu kita kuasai. Dan saya boleh kongsikan bagi mereka-mereka yang terlibat dalam bidang construction, yang ada hati, yang ada niat untuk masuk dalam bidang construction, kena pastikan kita ada jati diri yang kuat dan kita juga ada prinsip. Sebab sangat penting sebenarnya dalam construction, kita kena ada prinsip yang kuat. Sebab di situ banyak sangat dugaan-dugaannya. Okey? Dan kita kena bijak macam mana untuk menguruskan supaya bila mana kita dapat projek, kita boleh deliver balik projek tersebut. Kita boleh siapkan balik semua projek tersebut. Dan ini perlukan pengalaman dan juga prinsip. Kadang-kadang ramai orang dia pandai cari projek, tetapi hanya sekadar sub balik kepada orang. Ataupun hanya sekadar, kadang-kadang ada yang lebih buruk, jual projek tersebut. Itu malang sebenarnya. Bagi saya, sangat rugi kalau kita dapat projek kita jual kepada pihak lain. Okay? So, itu adalah perjalanan bagaimana saya mengorak langkah untuk saya bina ekonomi saya dalam bidang construction. Okay. So, apa yang saya nak kongsikan dengan anda ialah apa juga yang kita nak buat, sebenarnya kita mesti mulakan dengan apa yang terlintas ataupun apa sebenarnya yang menjadi impian kita. Apa sebenarnya yang kita nak capai ataupun apakah sebenarnya yang menjadi target kita. Okey, dan ini adalah prinsip asas dalam kita nak memulakan bagaimana untuk kita bina kejayaan kita, untuk bina kehidupan kita. Okey, kalau kita nampak, kalau kita dah ada satu target, satu aim, dan kita pegang betul-betul target kita tadi, ataupun kita pegang betul-betul impian kita tadi, kita pasti akan usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kita kena pastikan bahawa impian tadi menjadi realiti. Sebab itu sangat penting sebenarnya kita kena bina impian kita. Kita kena bina apa yang kita nakkan. Kerana di situ sebenarnya yang akan melonjakkan kita, yang akan menolak kita, yang akan push kita untuk kita capai. Dan Alhamdulillah, saya bermula sebagai kontraktor, pada mulanya hanya seorang staff sahaja. Staff admin saya, kemudian saya sendiri sebagai engineer, saya sendiri sebagai QS dan saya sendiri yang menguruskan projek. Kemudian saya ambil supervisor, ada 2 orang, 3 orang. Kemudian saya ambil pula engineer, 1 orang, 2 orang. Sehinggalah akhirnya Alhamdulillah saya dapat bina syarikat saya sehingga kepada lebih daripada 70 orang tenaga profesional dengan saya. Engineer, project manager, construction manager yang bersama dengan saya untuk menguruskan projek. Dari projek bernilai 2.1 juta sehinggalah projek bernilai ratus juta. Dan itulah sebenarnya
sebenarnya apabila kita jelas apa yang kita nak capai. Dan kita tahu macam mana sebenarnya untuk menyusun, untuk mengatur strategi kita, untuk mengatur langkah kita, untuk kita capai apa yang kita impikan. Dan inilah juga formula ramai, kalau kita tengok orang-orang yang berjaya, bagaimana mereka memulakan kehidupan mereka, bagaimana mereka memulakan langkah mereka. Pasti kalau kita tanya mereka, mereka ada matlamat ataupun mereka ada impian yang sangat jelas yang mereka nak capai. Setiap orang kalau kita tanya yang berjaya, mereka dah tanam impian. Mereka dah berani untuk berimpian walaupun waktu itu belum ada apa-apa. Sebab itu tak rugi sebenarnya saya mengajak sahabat-sahabat di sini untuk kita mulakan banner impian kita. Kita mulakan untuk kita banner matlamat kita. Jangan takut untuk kita banner impian kita. Jangan takut untuk kita setkan matlamat kita. Kita setkan insya-Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita niat kita betul, insya-Allah sebenarnya kita akan capai. Dan sangat penting sebab itulah juga yang akan menjadi push factor kepada kita. Yang akan menolak kita. Yang akan sentiasa mendorong kita. Apa juga yang kita buat, mungkin kita ambil masa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi akhirnya insya-Allah dia akan mendorong kita. Dia akan menjuruskan kita untuk kita capai impian kita. Saya untuk capai impian saya sebagai kontraktor, saya ambil masa lebih kurang 12 tahun. Daripada saya grad, sehinggalah saya mulakan perniagaan dalam bidang construction, 12 tahun saya ambil masa. Bukan satu tempoh masa yang pendek. Malahan, suatu saya bina impian saya tadi, saya masih lagi berumur dalam 7-8 tahun. Waktu 7-8 tahun, saya dah nampak dan saya mula setkan. Bila saya tengok jiran saya ini, dia berbeza daripada jiran saya yang lain. Saya nampak dia agak mewah. Jadi saya mula mencari apa sebenarnya rahsianya. Walaupun saya masih kecil, 7-8 tahun, tapi saya dah ada keinginan untuk tahu. Jadi daripada situ sebenarnya saya mendalami. Rupanya seorang kontraktor. Kemudian saya start tengok balik apa sebenarnya kriteria sebagai seorang kontraktor. Apa kelayakan sebagai kontraktor. Jadi dari situ saya tahu kena belajar ilmu engineering, kena tahu pasal drawing, kena tahu pasal kontrak dan sebagainya. So daripada sana saya mengambil peluang bekerja, tapi dalam masa yang sama mempersiapkan diri saya. Dan inilah antara perkara yang saya corakkan dalam kehidupan saya. Dan saya yakin anda juga mampu untuk mencorakkan kehidupan anda, mampu untuk mencorakkan apa perjalanan hidup anda bila anda ada matlamat yang jelas. Dan insya-Allah kita akan kongsikan lagi. Seterusnya insya-Allah saya akan kongsikan dengan anda lagi bagaimana sebenarnya ilmu-ilmu yang perlu ada dalam bidang construction dan apa sebenarnya yang menjadi kekuatan kepada seorang yang bergelar kontraktor. Okay, so insyaAllah kita bertemu lagi. Mungkin insyaAllah besok hari Sabtu. Hari Sabtu dan Ahad biasanya saya agak sibuk. Bersibuk di luar, di outstation. Jadi mungkin kita akan bertemu pada hari Isnin. InsyaAllah Isnin pagi. Okay, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.